memberi sebahagian daging korban kepada fakir miskin adalah syarat sah korban. Siapakah orang yang layak dikategorikan sebagai fakir miskin? Apa beza fakir miskin dan orang susah? Oh, gitu ke? Betul juga. Okey. Maksud fakir, dia bagi orang Melayu fakir miskin ni sama aja. Dari segi tu, dengan maksud mereka yang tak cukup ni lah. Tak cukup makan, tak cukup apa yang diperlukan tu tak cukup. Tapi secara detailnya, orang fakir dia ada pendapatan. Pendapatan dia tu dia ada tanggungjawab termasuk dia sendiri yang perlu dia sara. Okey, maka dia kerja. Kerja dia tu, hasil daripada kerja dia tu tak sampai separuh daripada yang dia perlukan untuk diri dia makan sebagainya, tempat tinggal sebagainya dan tanggungan dia. Maka dia panggil fakir. Fakir yang tak cukup, fakir yang tak cukup, yang pendapatan dia tak cukup, separuh pun tak sampai, bawah pada separuh, maka dia panggil fakir. Miskin di atas pada separuh tapi tak cukup juga, dia panggil miskin. Dia perlukan sehari RM30. Isteri seorang, anak 8. Contoh lah, termasuk dia sendiri. Dia sebenarnya itu baru makan. Dia bukan masuk makan, dia termasuk tempat tinggal. Kalau kena sewa sebagainya, saya ambil mudah-mudah lah kira. Dia perlukan RM30 sehari. Dia kerja dapat RM20, maka dia miskin. Dia kerja sehari itu dapat RM12 aja, sedangkan dia memerlukan RM30 untuk diri dia dan tanggungan dia yang dia wajib nafkah, nafkahkan orang tu. Tengok bergantunglah pada berapa orang. Jadi dia dapat RM12, RM13, tak sampai separuh, maka dia panggil fakir. Cuma di bandar dia panggil miskin bandar, itu masalah lain. Miskin bandar tu kena panjang cerita lain pula. Dia panggil miskin bandar. Jadi cara yang paling mudah adalah cari list penerima zakat dekat kawasan tu daripada pusat zakat. Kemudian kita sendiri tapis lagi. Sebab kadang-kadang dia bukan miskin dengan kategori yang sebenar, dia miskin bandar je. Miskin bandar ni ada asteroid. Ada yang miskin bandar tu ada kereta, apa? Bukan kereta, ada bas sekolah lagi. Ada bas sekolah. Bas tu masuk van. Yang ditulis bas sekolah tapi dia van. Yang mana dia tu perempuan, suami dia mati. Tiba-tiba tergolong dalam miskin bandar. Pening juga kita kadang-kadang. Macam mana dia kira. Cuma bila kita dapat list fakir miskin, kita sendiri yang tapis dan kita bagilah yang daging tadi. Kerana daging wajib bagi fakir miskin untuk sah. Di kawasan dia, daging di kawasan qaryah dia. Bukan qaryah lain, qaryah dia. Jika dia tahu fakir miskin yang mana-mana yang tak cukup tadi tu, maka dia boleh bagi terus. Jika tak ada dalam kawasan dia, barulah boleh pindah keluar qaryah. Selagi ada dalam qaryah, tak boleh bagi keluar qaryah. Walaupun dalam qaryah tu, cuma katalah dalam qaryah tu ramai, besar, qaryah tu besar, adalah surau 2-3 biji, adalah masjid sebiji, masjid sebiji, surau 2-3 biji. Orang miskin tu 2 orang aja dalam qaryah tu. Okay, kemudian dia buat tahun ni pula banyak pula korban ni. Kalau campur surau termasuk masjid tadi, semua sekali 30 ekor. Kalau campur semua, maka kena bagi kat 2 orang ni. Oi, banyak dapat daging dia. Banyak dapat daging dia. Kalau satu plastik bag tu sekilo lah, mudah-mudah kira 10 ekor, ada 70 bahagian, 70 peserta. Tadi ada 30 ekor. 7 kali 3, 210. 210 maknanya 210 kilo. Dapat bagi kat 2 orang tadi. Katakanlah ada 2 orang miskin. Banyak dapat 105 kilo seorang dapat. Itu kalau orang yang bagi sekilo. Biasa kita letak 1/3. Masya Allah, lagi banyak lah. 1/3 tu berapa kilo tu?
Kalau kata kena 10 kilo, banyak sangat. Kena 7 kilo untuk 1/3 untuk pakai miskin tadi tu. Ui, dia dapat 1000 kilo dua orang ni. 1000 kilo lah. Jangan duk dengki dia pakai miskin. Nak dapat banyak tu jadilah miskin. Okey. Jadi itu kategori. Orang susah dia tak masuk orang susah. Orang susah tak ada dalam syarak. Orang susah tak ada dalam syarak. Yang ada kategori fakir dan miskin. Jika dia tidak cukup belanja dapur pada setiap bulan kerana dia diberhentikan kerja, bankrupt, tutup perniagaan atau ibu tunggal, adakah dia layak dikatakan sebagai miskin? Yang tadi lah ambil takrif tadi. Sedangkan dia mempunyai aset seperti rumah, kereta. Tidak kira lah kecil atau besar, sama ada di kampung, di bandar, mohon penjelasan. Kat kampung, dia ada tanah pusaka yang ayah dia meninggal dulu, ayah dia berada lah dalam 100 hektar. Ambil kau. Dekat kampung. Dah tukar nama dia dah 100 hektar. Tapi dia duduk bandar tak cukup makan. Habis tanah tu mana boleh macam tu. Dia bukan cerita duit saja. Dia cerita harta yang dia ada lah. Dia ada kereta 8 biji. Tapi makan tak cukup. Boleh kita kata dia miskin? Makan kata hari ke bulu. 3 hari sekali makan. Kereta 8 biji. Mana boleh gitu. Tu harta lah tu. Dia bukan cerita duit saja. Dia bukan cerita duit. Dia cerita harta yang dia ada. Yang harta tu ada nilai. Bukan duit. Bukan duit sahaja. Duit tu kertas. Kertas tu nak kira tak ada nilai. Tiba-tiba kertas tu kita namakan, kita chop sebagainya jadi duit. Maka dia ada nilai. Bila ada nilai, kita panggil duit. Sama juga kereta tu ada nilai. Tanah ada nilai. Jadi dia tak ada duit langsung. Tapi dalam rumah dia punya aksesori bukan main macam-macam lagi. TV bukan 70 inci, 140 inci TV. Tapi makan ke bulu, kata miskin. Itu bukan miskin. Jadi maksud dia tak cukup belanja tadi tu, dia tak cukup makan dia tadi tu, dia tak ada nilai. Dia tak berkemampuan kerana dia tak ada nilai. Sesuatu yang bernilai untuk tukar jadi makanan. Dia tak ada. Apa nilai tu? Duit dia tak ada. Habis kalau dia ada TV besar 4 biji, tu nilai. Bukan miskin tu. Habis duit tak ada. Bukan duit saja. Apa sahaja yang ada nilai. Duit ni, duit kertas ni baru 2-3 hari je. Baru 100-200 tahun je kan. Ke berapa? Berapa ratus tahun duit? Baru sangat. Hukum syarak ni 1400 tahun lepas dah. Jadi duit tu ada nilai. Maka ada duit tak? Tak ada duit. Maka tak ada duit, miskin. Tak ada duit dengan maksud tak cukup makan, miskin. Tak cukup makan pula dengan maksud tadi lah. Dengan maksud keperluan yang dia perlukan untuk dia hidup pada hari itu memerlukan banyak mana, termasuk sewa, termasuk semualah, sewa air semua. Berapa sehari dia kerja, dapat dia tak kerja pun sekati lah, tapi tiap-tiap hari dia dapat tak sampai separuh fakir. Lebih separuh tapi tak cukup juga, tak sampai 100%. Cuma dalam 70%, 80% je dapat cover daripada kehidupan dia, daripada pendapatan yang dia dapat. Maka dia panggil miskin. Dia panggil miskin. Jadi dia bukan kira duit dia kira nilai. Apa nilai yang dia ada. Kalau perak berlambak perak, tapi duit tak ada. Itu bukan orang miskin. Telefon iPhone ada 7 biji, tapi miskin sebab kebuluh, tak ada duit nak makan. Itu bukan miskin. Tu bukan miskin, tu ada nilai tu. Tapi duit tak ada. Duit tu kertas aja. Ada nilai. iPhone tu kan ada nilai. Pergilah tukar jadi nasi. Macam tu lah, lebih kurang. Jadi kalau dia ada aset rumah, kereta, rumah sewa apa semua, ataupun rumah dia buat pelaburan, dia beli ada 3-4 biji, tapi duit tak ada, bukan kira gitu. Rumah ada tu boleh cairkan kan, boleh sewa kan, boleh jual, boleh apa. Kenapa tak jual? Untuk menampung kehidupan seharian. Tak apalah, biarlah dia ada kat situ, tapi aku ni miskin. Mana sedap lagi tu. Pakat-pakat kita habiskan duit kita, semua pakat-pakat beli rumah, semua pakat-pakat beli tanah, biar duit tak ada jadi pakai miskin, pakat-pakat jadi pakai miskin. Bukan, nilai. Dia tak ada nilai yang boleh dia tukar untuk dia menguruskan kehidupan seharian dia. Tak ada. Apa saja yang ada nilai. Apa saja yang ada nilai. Bukan semata-mata duit sahaja.